Baik, menerusi segmen Tazkirah kita ni pada pagi ini, kita ni bawakan kelebihan istighfar dan mengulas untuk Tazkirah kita ni bersama tetamu undangan kita yang mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun pagi ini merupakan rahmat dia, hujan lah lambat tadi tu. Awal pagi ya? Awal pagi. Yang menjual rasanya indah panas. Ini orang tanang je lah. Ini orang indah panas tu nyaman rasanya berjalan pagi-pagi tu waktu dalam keadaan hujan. Jadi yang kita bawakan menerusi segmen Tazkirah pada pagi ini, kita ni tahu sebenarnya istighfar. Jadi kalau dalam hati kita ni indah tenang, tanyakan beristighfar. Dan juga istighfar ni banyak sebenarnya. Ada yang panjang, ada yang pendek, sepanjangnya, ada yang pendeknya. Tapi sebelum kita ni mengetahui lebih lanjut lagi, mungkin Ustazah boleh menghuraikan secara mukadimah untuk Tazkirah kita ni pada pagi ini, kelebihan istighfar. Silakan Ustazah. Terima kasih Hatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun kita ni sebagai umat manusia ni sebenarnya mudah terdedah dengan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kita ni kepada kebinasaan. Dan sudah setentunya manusia ni Allah ciptakan memanglah untuk ia kembali kepada Allah, iaitu bersujud. Tapi dalam kita ni mengharungi cabaran, pelbagai cabaran yang akan dihadapi, dan manusia ini juga mudah lupa dan leka dengan kehidupan yang ada. Artinya kalau sudah dalam keadaan senang, kita ni mudah lupa dan leka. Maka dengan mengamalkan istighfar ini, ia merupakan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia merupakan tanda keimanan kita ni berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadikan sebagai mengamalkan istighfar ini kerana walaupun kita ni merasakan kita ni tu ada rasa melakukan kesalahan, tetap saja kita ni berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana ini adalah merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang maksum, terpelihara daripada segala maksiat dan dosa. Tetapi Rasulullah tetap sahaja mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah taala ni, dengan mengamalkan istighfar. Kerana mengamalkan istighfar ini mempunyai keistimewaan, bukan saja berbalik kebaikannya itu di hari akhirat, tetapi sebenarnya kita akan menerima kebaikan itu di dunia juga. Kalau kita ni hendak mengamalkan, sudah tentulah kita ni akan menjerumuskan diri kita ni kepada kemungkaran, kebinasaan, dan juga tadi merasakan menjadi orang yang merasakan tidak ada kesalahan langsung. Inilah yang kita ni khawatirkan. Sebab apa? Dosa ni ataupun perkara-perkara maksiat ni tani sedar ataupun tani tersedar, ataupun kita ni mengetahui ataupun tidak mengetahui, itu saja mungkinlah atau kemudian yang akan kongsikan lagi pada selepas ini atau. Jadi dalam erti kata yang lain, kalau kita ni jarang mengamalkan istighfar ni, walaupun seperti yang Ustazah katakan tadi dalam keadaan senang kita ni selalu lupa untuk beristighfar ni. Memang waktu susah baru tekan ya Allah ya Tuhanku, mengapa boleh berlaku benda ni, macam mana arahku. Tapi dalam macam itu, bila kita ni berkata seperti itu, seolah-olah kita ni indah redha dengan apa yang berlaku atas kita ni. Sebab itu istighfar itu adalah benteng untuk kita ni indah jatuh akidah kita ni itu kepada kerusakan. Jadi apa sebenarnya kepentingan istighfar untuk kita ni selalu sebutkan, lalu kita lafazkan dan juga sebagainya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengulang baliklah. Sebenarnya perkara ini pun sudah pun ditekankan pada mana-mana da'i kita ni, dan terutamanya yang saya ambil ini adalah pengulangan balik daripada khutbah semasa Aidilfitri tahun lepas. Di sini ni Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di mana Allah Taala berfirman di sini ni yang mana maksudnya, dan Allah sekali-kali tidak akan menurunkan ataupun membinasakan umat Nabi Muhammad selagi mana Nabi Muhammad engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga akan membinasakan umat Nabi Muhammad ini selagi mana bisturang ini beristighfar. Maka di sini ini dapat kita ni ambil poin di sini ini bahawa beristighfar ini adalah sangat penting, kerana ia merupakan benteng kita ni daripada diturunkan musibah ataupun kebinasaan daripada Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan, Allah berikan perisai untuk umat manusia ini ada dua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istighfar. Malangnya buat kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersama dengan kita ni, yang hanya tinggal adalah peninggalan-peninggalan baginda seperti Al-Quran dan juga hadis-hadis asar-asar baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan kita ni, sandaran kita ni untuk meneruskan perjuangan kita ni di bumi Allah yang sementara ini. Dan juga beruntunglah mereka yang bersama dengan Rasulullah, kerana dengan Rasulullah itu menjadikan bisturang ini mereka ini masyarakat yang mempunyai ketamadunan yang dan peradaban yang sangat tinggi, walaupun pada asalnya bisturang ini banyak melakukan perkara-perkara yang tidak selari dengan syariat. Maka yang kedua, apa yang jadi peninggalan kita ni sekarang ni yang dapat diamalkan sebenarnya benda ni adalah free. Free. Allah Ta'ala dah minta, cuma Allah Ta'ala minta untuk kita ni untuk mengamalkan sahaja. Kerana ia akan mengembalikan hati kita ni kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha agung, maha azim, dan penciptaannya ni melebihi daripada apa yang kita ni, akal kita ni mampu memikirkan. Maka istighfar ni merupakan perisai utama kita ni dalam kehidupan seharian kita ni. Dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali merupakan sahabat, bukan lagi sahabat, merupakan anak-anakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dijanjikan di antara salah seorang sahabat yang masuk syurga. Bila sudah kena janjikan anta masuk syurga, tentu sudah kan tu, tentu sudah masuk syurga tu. Kalau ketanilah, mungkin ketani ni bila mendengar masuk syurga, wow, dia perlu lagi ku nyorang bersusah payah untuk kan beribadat, dia perlu lagi ku kan beristighfar apa itu ini, kerana tentu sudah ku ada tiketku sudah, jaminanku sudah untuk masuk syurga. Tetapi apa yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar terpulang, minta maaf, Sayyidina Ali, setelah ketiadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mula mempertingkatkan amal ibadahnya, menambah baik lagi amal ibadahnya. Kalau sekiranya sembahyangnya tu dalam 8 rakaat, ditambahnya lagi. Kalau ia bersedekah 1 dinar, ditambahnya lagi. Kerana ia khawatir dengan ketiadaan Rasulullah, hanya dengan bergantung kepada jaminan yang satu ini sahaja, istighfar ini sahajalah yang dapat membantu dirinya dan umat manusia ini daripada jatuh kepada kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara kepentingannya, kelebihan kita ni beristighfar. Jadi antara kepentingan ini memang tidak sama dengan keutamaannya. Jadi bagaimana dengan keutamaan kelebihan beristighfar ini?
keutamaan fadilat kita ni membaca selawat ni sebenarnya banyak. Bukan saja sebagaimana saya katakan tadi, ataulah bukan saja kebaikan itu kita akan perolehi semasa di hari akhirat. Betul. Tetapi sebenarnya ia akan berbalik kepada kita ni semasa di dunia ini juga. Dan manusia ni Allah ciptakan dari sebagaimana yang dikatakan adalah untuk tunduk dan selain daripada itu kita ni menjalani kehidupan kita ni untuk keperluan seharian kita ni dan di samping itu juga Allah akan turunkan masalah masalah cabaran yang akan dihadapi oleh semua manusia ni. Kadang-kadang masalah ni ada yang okey, ada yang macam dah okey. Bila yang dah okey itu kita ni melihat kemampuan kita ni untuk dapat mengatasinya ataupun indah. Contoh sajalah macam drama terjiwa dari satu masalah aksiden. Bila aksiden kena potong kaki. Bila kena potong kaki apa lagi tu? Kena buang keraja. Bila kena buang keraja ada lagi ada usin. Satu persatu masalah itu datang dan ia merasakan ada lagi ada jalan lain untuk ia akan itu. Sebenarnya kebergantungan kepada manusia ni bukan kita ni tidak dapat. Boleh, cuma manusia sendiri pun ada had limitnya. Ia cuma dapat mendengar, bantuan yang ia berikan pun terhad. Sedangkan kalau kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masalah-masalah yang kita ni hadapi tu, walaupun mungkin kita ni merasakan macam barat dugaan itu, barat ujian itu, satu persatu, belum lagi selesai, datang lagi masalah lain. Sebenarnya semua ni dapat diatasi dengan melalui ubat yang kekal, iaitu istighfar. Di mana istighfar ni sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman a'udzubillah dalam surah An-Nuh ayat 10 sehingga 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di mana dalam ayat Al-Quran ini dapat kita ni diceritakan kisah di mana seorang ulama tabi'in seorang yang terkenal dengan ilmuwan. Dan penduduk-penduduk di sana tu seluruh penduduk di sana tu suka mengagak, bertanyakan tentang hukum, bertanyakan tentang nasihat, meminta nasihat kepada ulama tersebut, Imam Hasan Al-Basri. Pada ketika itu ada satu ketika ada beberapa orang datang bertemu kepadanya dan meminta nasihat, meminta penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan di antara masalah-masalah yang dihadapi, yang pertama ni ia mengatakan ia lapar dan miskin. Kemudian yang kedua yang mengatakan bahawa tanam-tanamannya tu menjadi mungkin pada waktu itu musim kemarau. Dan yang ketiga masalah zuriat, untuk mendapatkan zuriat itu belum lagi belum ada. Maka di sini ni bagi jawapan ketiga-tiga masalah ni, kerana masalah ni kalau kita ni dengar dan kita ni perhatikan, ia merupakan masalah yang berbeza. Bila masalah yang berbeza, sudah tentu solusinya tu adalah berbeza itulah. Betul. Tapi dalam hal di sini ni Imam Hasan Al-Basri ia memberi jawapan yang cukup mudah. Beristighfarlah kamu. Istighfarlah kamu. Sehingga menimbulkan rasa ingin tahu daripada penduduk di sana tu yang ikut mendengar. Mengapa jawapan itu adalah sama sedangkan masalah itu adalah berbeza. Kerana jawapan ini bukan aku yang meletakkan, tetapi jawapan ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada surah An-Nuh ayat 10 sehingga 12. Artinya di sini ni istighfar ni dapat merungkai segala masalah, sama ada secara direct ataupun bukan direct.
sama ada Allah akan menunjukkan jalan untuk menyelesaikan ataupun tidak. Sebab itu kita ni hendaklah melazimi diri kita ni untuk sentiasa beristighfar, walaupun tani merasa yakin pada hari itu kita ni tidak melakukan, tetapi dengan kita ni mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melazimi setiap hari itu. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70 kali dan ada juga riwayat mengatakan 100 kali. Mengapa Rasulullah beristighfar? Mengapa kita ni yang mudah terdedah dengan kemunkaran dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak selari dengan syariah ini, mengapa tidak? Sebab apa? Dengan keadaan ketani yang sekarang ini, iman ketani yang turun naik, nipis macam kulit bawang, ringan, sudah tentu mengamalkan istighfar itu adalah satu keperluan dan kewajipan arah ketani ini. Kerana dengan istighfar ini, ia sebagai penghalang. Contoh saja macam hari ini puasa. Tiba-tiba terdetik dia, mengapa dia orang ini, walaupun pada dasarnya bunyi itu pelang ada macam mengucapkan, tapi kalau sudah ketani orang yang merasakan macam itu macam astagfirullahalazim, mengapa dia aku ini, aku puasa je pada hari ini. Sebab itu merupakan benteng ketani untuk terhindar daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan ketani itu. Jadi alhamdulillah ya, dengan adanya penjelasan dengan kepentingan dan juga keutamaan kelebihan istighfar ini untuk ketani, satulah kita disarankan untuk sama-sama mengamalkan istighfar. Tapi kan seperti yang Ustazah katakan, bila ada masalah baru ada di antaranya yang akan merujuk dengan doa dengan sebagainya. Jadi bila masa yang paling sesuai untuk ketani beristighfar ini sebenarnya? Okey, terima kasih Atul. Istighfar ini sebenarnya kalau diikutkan, indah pelang ada had untuk ketanikan beristighfar. Selagi lidah ketani mampu untuk berzikir, selagi hati ketani rindukan Allah, teruskan. Kerana ada seorang kisah pun yang diriwayatkan Imam apa namanya ni, Ahmad Hanbal, di mana ketika ia bermusafir bertemu dengan seorang pembuat roti pun, ia memerhatikan si pembuat roti ini setiap masa, setiap kali adunannya tu anda pernah terlepas mulutnya tu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana Allah Taala kurniakan si pembuat roti ini dengan apa yang ia hajat itu Allah perkenankan. Cuma satu sahaja, iaitu bertemu dengan Imam Ahmad ini. Padahal waktu tu dia pernah mengenal dia, tidak mengenali. Cuma di sini ni ambillah salah satunya, ambillah semasa, jadikan ia zikir harian, kemudian jadikan sebelum ketani tidur tu, biasakanlah untuk ketani memohon keampunan. Siapa tahu hidup ketani ini bila lagi kan berlangsungannya, bila lagi akan ditarik. Sebab tu diamalkan, dinasihatkan setiap malam tu sebelum tidur, biasakanlah bersedekah Al-Fatihah. Kemudian senantiasalah ketani memohon keampunan di atas khilaf ketani yang sebelum mani dan pada masa yang akan datang. Dan memohon keampunan, berikan keampunan kepada mereka-mereka yang pernah ketani, yang pernah menzalimi ketani. Sebab apa? Orang yang ketani nerugi, ketani nerugi apa-apa, tapi ketani menjadi orang yang beruntung dengan melazimi istighfar ini dan memberi kemaafan kepada orang yang pernah menyakiti ketani. Siapa tahu dengan niat ketani yang lurus satu, Allah Taala gerakkan hati orang tersebut untuk membuat sebegitu je macam arah ketani itu. Alhamdulillah. Itu dia penonton dengan penjelasan dengan kelebihan istighfar kita pada pagi ini. Menerusi segmen Tazkirah kita bersama Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman. Terima kasih Ustazah dengan penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.